Dan selalu juga saya suka analogikan. Benda ni bukannya susah sangat. Memang kita tak mampu nak terjemahkan dengan teori-teori saintifik. Tetapi untuk mengandaikan supaya mudah otak-otak dan akal kita menerima secara lebih sederhana. Walaupun tiada kepentingan pun untuk mensaintifikkan peristiwa Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan. Sebagai contoh, pasal apa Rasulullah boleh pi selaju itu? Selalu saya mengandaikan kalau kita berjalan kaki sebagai contoh untuk tempoh 30 minit. Kita berjalan kaki 30 minit, berapa kilo masa yang kita boleh capai? 2 kilo. Kalau kita berlari 30 minit, saya double lah, 4 kilo. Kalau kita naik motor kita lah, motor Kris ke, RS150 ke, Y125Z ke, 30 minit berapa kilo kita boleh capai? Naik motor 60 kilo. Dan kita ambil kenderaan lain, BMW X7, BMW 7 series, juga setengah jam. Mungkin kita boleh capai beratus-ratus kilo. Kalau kita naik kapal terbang Boeing 747-400, mungkin lagi beratus-ratus kilo untuk tempoh masa setengah jam. Kalau kita naik Concorde, mungkin lebih lagi untuk tempoh setengah jam. Kalau kita naik jet fighter, jet pejuang, mungkin setengah jam boleh pi sampai beribu-ribu kilo. Dan kalau kita naik roket sama seperti yang Syekh Muzaffar naik, mungkin lebih lagi kilo yang mampu kita capai dalam tempoh 30 minit. Ini membuktikan apa, tuan-tuan? Setiap material yang ada di bumi mempunyai tahap kelajuan masing-masing. Dan material-material ini kalau kita jadikan dalam bentuk kenderaan tadi, semua tadi kenderaan, motor kita panggil kenderaan, tetapi kemampuan dia dalam 30 minit cuma beberapa kilo. Kereta juga kenderaan, tapi kemampuan dia mengatasi kemampuan motor tadi. Begitu juga kapal terbang, kemampuan dia melebihi kemampuan kereta. Begitu juga jet fighter, kemampuan dia melebihi kemampuan Concorde. Begitu juga roket, kemampuan dia melebihi daripada jenis-jenis kenderaan yang disebutkan. Dan dia bergantung kepada kenderaan yang bawa kita untuk kita capai lebih kilometer dalam setiap perjalanan kita, walaupun masa yang kita ambil sama 30 minit. Bergantung kepada jenis kenderaan yang bawa kita. Jadi bila kita analogikan yang Rasulullah ni bukan naik semua benda tadi. Rasulullah tak naik motor, tak naik kereta, tak naik jet fighter, tak naik roket macam pi ke bulan. Rasulullah naik apa? Rasulullah naik apa? Rasulullah naik sejenis binatang tunggangan yang dikhususkan kepada Rasulullah, khas daripada syurga, yang dinamakan sebagai burraq. Apa dia burraq? Barq. Apa dia barq? Kilat. Kilat. Selalu kita sebut satu benda bila bergerak laju sepantas kilat. Kilat ni sekelip mata, cap, laju sungguh. Sebab tu kita perkirakan antara kelajuan benda-benda tadi, dia tak akan lebih daripada kelajuan suara. Suara dia punya kelajuan dia lagi tinggi daripada material tadi. Begitu juga dengan kelajuan cahaya akan lebih tinggi daripada kelajuan suara. Kalau kita nak tengok sebagai contoh, selalu saya anggarkan daripada bumi ke bulan. Bumi ke bulan jarak dia 350,000 kilometer. Bumi ke bulan 350,000 kilometer. Bumi ke matahari 150 juta kilometer. Baik, kelajuan cahaya yang berjaya direkod setakat ini ialah 300,000 kilometer per second. Cahaya boleh bergerak satu saat, 300,000 kilo. 300,000 kilo satu saat.
bumi dengan bulan 350,000 kilo. Jadi cahaya boleh pi ke bulan. Contoh kalau dia bergerak dari bumi, berapa second? Berapa second? 1 second 300,000. Nak pi 350,000, berapa second? 2 second bawah lagi. 1,5 pun tak capai. 1 suku mungkin bawah lagi. 1 saat suku dia sampai dah ke bulan. Kalau matahari yang 150 juta kilo, lebih kurang anggaran 8 minit cahaya boleh sampai. Dan tuan-tuan sedia maklum sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, yang Nabi nak pi cuma 1,500 kilo. Nak pi 1,500 kilo, 1 second 300,000. Hanya 1 second kalau telajak sampai mana? Kita nak pi 1,500 tapi telajak 1 second 300,000. Agak-agak sampai mana? Antartika mungkin boleh sampai. Nak bagi mudah faham, 1 saat tu tuan-tuan ambil belah 200 kali. 1 saat belah 200 kali, ambil 1/200. Tu je lah yang diperlukan untuk jarak 1,500 kilo. Lepas tu kalau pi balik, memang boleh pi sangat lah. Sebab kenderaan yang bawa Nabi tu walaupun buruk, dia dijadikan daripada unsur apa? Unsur apa buruk tu? Unsur cahaya. Dan bila sebut cahaya sekalipun, adakah akan menyamai unsur cahaya yang Allah ciptakan buruk dengan cahaya biasa? Tidak sama. Adakah unsur cahaya yang Allah ciptakan Jibril menyamai unsur cahaya yang Allah ciptakan buruk? Juga pasti tidak sama. Walaupun sama-sama kita sebut sebagai cahaya. Jadi kalau cuma perlu 1/200 belah 1 second untuk pi dan 2/200 untuk balik pula, jadi pelik ke kalau Rasulullah boleh balik dalam waktu yang sama? Tak pelik kan? Cuma yang jadi pelik selalu dipertikaikan oleh teori sains ialah bila seorang manusia bergerak sama dengan kelajuan cahaya atau lebih daripada kelajuan cahaya, apa yang akan jadi pada orang tu? Pecah. Siapa-siapa ataupun apa-apa jisim yang dia boleh bergerak selaju cahaya atau lebih laju, jisim tu akan pecah, musnah. Tapi Rasulullah pi dan balik dalam keadaan sama seperti dia pi. Tak ada apa-apa perubahan. Tak ada apa-apa perubahan. Tak ada galak, tak ada kecacatan, tak ada kecederaan, tak ada heruk pekok pada Rasulullah. Selalu saya andaikan mudah, kita ambil sebiji bantal. Ambil bantal kita 4 segi tu, kita pegang dua-dua hujung tu. Kemudian hayun kuat-kuat, hayun kuat-kuat. Tadi bantal tu elok je, tapi lepas berhenti berayun tu, apa jadi kat bantal? Nombor 1, pada kain penutup bantal tu jadi apa? Tak tahu ke mana. Bukan tak tahu ke mana, tercabut. Dia jadi macam tak gosok lagi. Tadi elok, merelik. Lepas tu bantal tu kekabu hak sama-sama elok, dia jadi kekabu tu lebih kok tu, kekabu tu lebih kok ni, dia jadi lagu tu pada bantal. Maksudnya dia jadi galat, ada kecacatan pada rupa bentuk dia sebagaimana sebelum ni. Dia nak mudah faham macam ni lah. Kalau benar-benar seorang tu boleh pi dalam kelajuan tu, kalau dia balik, kalau lengkap sekalipun, kalau dia lengkap, tak hancur tubuh dia, tak musnah tubuh dia, tapi gambaran yang kita boleh bagi, mungkin mata dia duduk di punggung, telinga dia duduk di paha, mulut dia duduk di bawah tapak kaki. Benda tu ada lagi, tapi dia tak jadi macam ni dah. Dia jadi serabut dah. Tapi Rasulullah boleh balik dalam keadaan yang sama. Ini mukjizat, ini miracle yang kita tak boleh nak nafikan pun.